Okay, so ni sistem tenaga solar hybrid untuk rumah pengawal. So saya akan terangkan komponen-komponen asas dan juga cara-cara mengguna, cara-cara operasi dan juga cara-cara menyelenggara. Okay, so kita tengok ada dua komponen utama kat sini. Satu ni kita panggil hybrid inverter, yang kedua kita panggil bateri, dan tengah-tengah ni kita ada DB ataupun distribution board untuk sistem tenaga solar. So saya mulakan dengan inverter ni dulu. So inverter ni nama dia hybrid inverter sebab dia ada tiga fungsi. First, dia akan masukkan solar charge kepada bateri. Fungsi yang kedua, dia akan tukar DC daripada bateri atau pada solar kepada AC supaya boleh sambung ke DB rumah pengawal ni. Dan yang ketiga, dia boleh juga gunakan sumber tenaga kedua, sama ada generator ataupun TMB. Kita masukkan ke sini, bolehlah ganti jadi solar tipu. Okay. So inverter ni cara-cara nak reading dia. Ini cara display asas dia lah. Kita ada output 230 volt dan juga ikon-ikon yang ada kat sini. So kita tengok ada gambar solar, ada gambar bateri, ada gambar lampu. Solar dengan garis putus-putus ni bermaksud dia tengah mengecas bateri lah. Dan selepas ni dia nampak ada dua arrow. Dia cas bateri dan dia pergi juga kepada load lampu. Bermaksud solar ni tengah banyak ataupun bateri dah hampir penuh, sehingga kan solar boleh pergi terus ke load barang. Okay. So kalau kita tengok ada gambar solar, ada garis putus-putus, bermaksud dia tengah mengecas. Kalau waktu siang memang ini sepatutnya yang berlaku. Tetapi katalah kita nampak panel solar tapi tak ada garis putus-putus ni. Maknanya ada masalah lah daripada solar panel sampai ke inverter ni terputus ataupun terlebih ataupun terkurang voltan. Kemudian bateri kita tengok sini, ada bar dia lah charging. Dan kita tengok lampu. Kalau ada gambar lampu bermaksud AC output dia dah bersedia lah untuk digunakan. Okay, untuk nak tengok next indicator, contoh ini saya bagi tahu sekali lah, katalah kalau ada masalah dan sebagainya, dekat tengah-tengah ni dia akan ada kod fault 04, 03, 0 berapa lah untuk menandakan apa masalah dia. Kemudian kita akan rujuk kepada buku manual dan kita tahu apa masalah dia. Contoh kalau keluar 04 dekat sini, bermaksud bateri punya tahap sudah sangat rendah dan hampir nak cut off. So kalau kita nak tengok indikator ni, dia pakai touch screen. Kita nak tekan next nak tengok indikator, tekan ni. Mungkin tekan 2-3 kali sampai dia berbunyi. Dah tak bunyi. Okay. So dia dalam keadaan sleep. Kita keluar lah. Yang atas kali ni escape. Tekan next. Ni bateri punya voltage 54. Kita tahu load tadi 80 watt. Load 2%. Output 50 Hz, 230 volt. Ini antara yang penting lah. Panel solar kita sekarang dia antara 0 hingga 300 watt lah. Sebab bateri pun dah penuh, load pun kita tak pakai sangat. So dia macam charge macam floating charge lah. Okay, kemudian ini output AC kosong. Sebab kita tak ada cocok TMB, tak ada cocok generator pun kita tak ada sambungkan. Okay, so ini indikasi asas. Kalau ada apa masalah, kena ambil video, bagi jelas kat sini, record, tekan next. Kemudian supaya boleh dihantar kepada kami ataupun wakil pihak yang menyelia sistem ni supaya kami tahulah keadaan dia. Okay, next kita pergi ke DB. DB semua kita dah label. Belah kanan ni kita bahagian DC direct current, belah kiri bahagian AC. So ini SPD DC, Surge Protection Device DC. Itu untuk menahan surge yang tinggi lah, contoh daripada kilat. Sekarang ni berwarna hijau, kalau bertukar warna merah bermaksud sudah tak boleh digunakan, perlu ditukar baru. Ini solar panelnya breaker, kena pastikan sentiasa on. Kalau kita off bermaksud solar tidak akan mengcas. Ini breaker bateri yang besar ni. Kalau kita tutup breaker ni, bateri akan terputus lah daripada inverter ni. Inverter ni walaupun dia batteryless, tapi dia memerlukan sesuatu benda yang stabil lah. Contoh seperti bateri ataupun input seperti TMB genset supaya sentiasa on. Dan kita ada SPD AC, Surge Protection Device AC, untuk menjaga bahagian AC. Sama juga, masih hijau, kalau merah kena tukar. Dan kita ada AC output DB dengan AC input. AC output ni kalau kita tutup, memang keseluruhan rumah pengawal ni tak menyala. Kalau kita kena on, baru dia on balik. Yang AC input ni, kita ada sediakan komando punya soket dekat luar rumah pengawal ni. Nanti saya tunjukkan. Katalah solar tak cukup ataupun keadaan memerlukan pengecasan bateri luar jangka, nak pakai genset ke apa, boleh cocok komando soket yang dekat luar tu dan onkan ni supaya ada sumber kuasa kedua lah untuk ngecas. Okay.
Ini DB. Kemudian kita pergi ke bateri. Ini indikasi asas. Kalau 4 ni penuh lah bateri dia. Kemudian dia ada button off and on kat sini. Okey, button off and on ni mungkin kita akan gunakan bila nak reset sistem. Kita kena tahu bateri ni sendiri ada battery management system. Bermaksud dia ada otak dia sendiri. Kadang sesetengah keadaan bateri ni dia akan putuskan, cut off. Contoh macam bateri low sangat, dia sendiri akan cut off supaya untuk melindungi bateri dia lah daripada overuse. So kadang kalau kita kata perlu reset bateri, yang ni off, on balik, jadilah reset. Okay, ini terminal bateri. Ini sesuatu yang sensitif. Jangan sentuhkan benda logam ataupun lagakan positif dan negatif ni. Lepas ni kita akan tutup terminal ni. Dan pastikan tak tumpahlah, letak air ke box besi ke pembari besi, apa-apa benda yang boleh menghubungkan. Ni kena jagalah. Okay. Kemudian ni ada lubang, kita dah tutup dah sebab keadaan bateri ni berdiri. Selalunya orang letak barang, dia suka letak air kat atas ni. So perlu dielakkan lah. Okay, naik atas. Ini wifi dongle dia. Kalau kita tengok ada 4 lampu. Bermaksud dia sedang dikawal lah dengan sempurna. Nampak ada 4 tu, yang titik net tu pun kelip-kelip, maknanya dia tengah berfungsi. Kemudian kalau perlu reset perlu off kat sini dan on kan balik. Okay, basically kalau down ke sistem ni, benda yang boleh dibuat lah pada waktu ketika itu adalah reset sistem. So kita boleh reset inverter dan kita boleh reset bateri. Okay, cara nak reset, tutup dulu inverternya switch, tutup breakernya, tutup breaker semuanya dan tutup bateri. Lepas tu ulang langkah tu dalam keadaan mengundur lah. On dulu bateri, on breaker, last kali on butang untuk inverter. Kadang-kadang bila kita on inverter ni, lampu bateri ni dia akan jadi merah. Tapi kita kena tunggu sekejap. Sebab bila kita dah cabutkan terlampau lama, kuasa sementara yang dalam kapasitor inverter ni mungkin dah kurang ataupun dah hilang. Kita kena bagi penuhkan balik supaya dia baru boleh start dengan sendiri. Sebab bila dia search, walaupun nampak kecil 5000 watt, dia sedut beberapa M jugalah, 100-110 M. Okay, so ni bahagian dalam, cara nak maintain, dan juga ni soket. Okay, walaupun nampak banyak soket 4, jangan meriah sangat. Soket dia kita kena faham. 2 soalan. 1, boleh pakai ke tak barang tu. Yang kedua lagi penting, berapa lama boleh pakai. Memang nampak banyak boleh cocok, memang boleh pakailah. TV, charger, handphone, walkie-talkie, CCTV, nak masak air, Maggi apa semua boleh. Cuma kita kena faham, apa saja yang kita cocok sini, dia akan mengurangkan kapasiti sistem kita. So banyak guna, kuranglah bateri. Takut tak sempat nak bertahan pada esok. So mudahnya elakkan guna benda-benda yang berat seperti aircon, rice cooker, slow cooker, pressure cooker. Itu semua memang over lah dekat sini. Tak memadai dengan sistem. Sistem ni boleh handle, cuma kapasiti bateri dengan panel dia yang tak boleh handle. Okay, dan kita ada kat luar ni dia punya soket. Ini AC input dia punya soket. AC input punya soket. Nanti kita bagi dia punya male ke female dia, cocok kat sini. Kemudian kita boleh dapat secondary power lah, seperti generator ataupun utility. Contoh dalam kes ni, dalam keadaan-keadaan yang memerlukan, kita cocoklah dekat sini. Okay, solar panel ni, walaupun rumah pengawal kat sini, tapi solar panel dia jauh ke sana. Sebab tu je lokasi yang terbaik kita boleh dapatkan. Nak pastikan cahaya matahari dapat lama lah dekat panel solar ni. So dia lalu kat sini semua. Pastikan tak ada benda yang menghalang lah. Kalau ada bakar ke apa, jangan terbakar pula conduit dengan kabel kat dalam ni. Jalan. Okay, so ni panel solar dia. Panel solar 470 watt, 2 keping, disambung secara siri. So kita dapat dalam 940 watt lah. Tapi itu dalam keadaan ideal. Kalau kita dapat dalam 800 ke 900 watt pun dah cukup bagus lah. Okay. Cara nak jaga panel solar ni, memandangkan akses dia senang, bolehlah tengok hari-hari. Kalau kotor, habuk banyak, taik burung, daun, ranting dan sebagainya, boleh bersihkan. Kalau lah nak memerlukan pembersihan yang lebih lanjut, gunakan kain buruk je. Tapi kain buruk tu mestilah baru jangan dah guna untuk tempat lain, tak tahu kita gosok apa. Letak air, gosok je. Janji bersih.
Okay, jangan kalau nak guna mop ke apa, kurang digalakkan. Kita takut mop tu dah ada batu-batu apa semua lah. Okay, so yang ni kena jaga-jaga lah bucu dia sini. Sepatutnya kalau kereta nak parking pun ada orang kata sempadan lah. Jangan kena sampai ke kawasan sini. Okay, solar panel ni keadaan kita agak terhad. Ada bangunan, ada halangan, ada ruang yang perlu digunakan. So solar panel ni lebih ideal dia untuk menerima cahaya matahari pagi sehingga awal petang lah. Okay. Sebab bila dah nak petang tu dia dah kena pokok ni, dah kena rumah ni memang dah kurang. So pagi ni pastikan clear lah kat sini. Kalau ada lori ke apa, jangan parking lah kat sini, jauh-jauh sikit daripada dia. Okay, so ni untuk panel solar saja.